Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini masih bercakap tentang Tun Mahathir Mohamad. Direct to the point saja kita malam ini, saudara. Puan Zarkasi, pemimpin UMNO yang antara paling lantang bercakap tentang isu semasa pada waktu ini, secara terang-terangan mengatakan SPRM perlu segera buka fail lama Tun Mahathir. Persoalan pada malam ini daripada netizen yang bertubi-tubi message kepada kita, yang bertubi-tubi memberikan komen dalam ruangan komen. Mereka bertanya, apa fail Tun Mahathir Mohamad yang dinyatakan oleh Puan Zarkasi ini? Adakah fail yang rahsia? Adakah fail yang betul-betul dilindungi oleh Tun Mahathir? Sehingga kan Puan Zarkasi berkata SPRM perlu segera buka fail lama Tun Mahathir. Kita tahu Tun Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun campur 22 bulan. Yang 22 bulan itu kita pun tak tahu apa yang berlaku. Tapi Tun Mahathir mempunyai tempoh yang sangat panjang memerintah Malaysia selama 22 tahun. Jadi apakah fail yang dimaksudkan oleh Puan Zarkasi ini? Itu pertama. Yang kedua, apa kandungan fail lama Tun Mahathir yang dikatakan oleh Puan Zarkasi ini? Nampaknya Puan Zarkasi benar-benar serius untuk memahu supaya SPRM mendedahkan, mengorek, menyiasat apa sebenarnya yang berlaku terhadap Tun Mahathir Mohamad dalam isu membuka fail lama ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, MKT UMNO, Dr. Muhammad Puan Zarkasi menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM membuka semula fail lama milik bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan anak-anaknya. Wow, ini memang menarik. Adakah nasib Mahathir akan menjadi lebih teruk selepas ini? Dan yang lebih membuatkan kita tertanya-tanya, adakah Tun Mahathir Mohamad akan menyaman Puan Zarkasi dengan pendedahan ini? Dipetik daripada Sinar Harian. Kerana kalau sebelum ini pendedahan Anwar Ibrahim berkaitan dengan kekayaan Mahathir Mohamad dan anak-anaknya telah menyebabkan Anwar Ibrahim disaman 150 juta oleh Mahathir, adakah kali ini Mahathir pula akan menyaman Puan Zarkasi apabila pendedahan ini dibuat? Speaker Dewan Undangan Negeri Johor itu berkata, Dr. Mahathir sering mendakwa dirinya bersih, sedangkan amalan kronisme dan nepotisme berlaku sewaktu beliau bergelar Perdana Menteri, kata Puan. Contohnya, Petronas melalui MISC bailout konsortium perkapalan milik Mirzan. Mahathir adalah Perdana Menteri masa itu. Bukankah itu kronisme, kata beliau lagi. Pada tahun 1997, Mohzani Mahathir adalah pemilik saham terbesar kumpulan Hospital Pantai. Sekali lagi, Tun Mahathir adalah Perdana Menteri ketika itu. Grup ini menguasai kontrak pembekalan peralatan semua hospital kerajaan, termasuk konsesi Fomema. Mohzani juga pemilik Kencana Group yang mendapat kontrak berbilion ringgit dari Petronas. Dakwah Puan dalam kenyataan dimuat naik di Facebook pada hari ini. Muhammad Puan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Rengit berkata, Dr. Mahathir masih seorang Perdana Menteri pada tahun 2002 dan beliau juga pada masa sama memainkan peranan sebagai penasihat Petronas pada ketika itu. Kata Puan lagi, beliau menyeru supaya SPRM kena siasat. Apakah wujud kronisme hingga Kencana Petroleum dapat layanan anak emas? Tun Mahathir bersara tahun 2003. Dia jadi penasihat Petronas 12 tahun. Apakah Petronas bebas kronisme 22 tahun dan 22 bulan dilindungi oleh jawatan Perdana Menteri? Sampai masanya SPRM buka fail lama, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan gesaan daripada Puan Zarkasi ini supaya fail lama Mahathir Mohamad bersama dengan anak-anaknya dibuka semula, ini betul-betul
bahaya untuk Mahathir. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini saya dikejutkan dengan satu persoalan daripada rakan penganalisis politik. Beliau tanya, betulkah Khairi Jamaluddin sudah masuk bersama dengan Anwar Ibrahim? Mereka bertanya kepada saya melalui beberapa soalan. Mereka tanya, betulkah Khairi Jamaluddin telah berjaya dipancing oleh Anwar Ibrahim? Yang lebih membuatkan saya tak dapat menjawab, terbisu sekejap apabila mereka tanya, betulkah Khairi Jamaluddin akan menyertai parti PKR? Itu pertama. Yang kedua, adakah Khairi Jamaluddin akan membuat parti dan akan menyertai kerajaan perpaduan, kata mereka? Dan adakah Khairi Jamaluddin akan umumkan berita paling maha dahsyat dan maha malang kepada Muhyiddin Yassin apabila beliau tidak akan menyertai parti Bersatu, seterusnya menyertai parti Gabungan Perikatan Nasional? Semua itu timbul gara-gara satu laporan dalam media dipetik dari Malaysia Kini, yaitu apabila Anwar dan KJ benar-benar disahkan bersama dalam satu mesyuarat berkaitan dengan membincangkan ekonomi dan hala tuju ekonomi Malaysia. Ini semua apabila Anwar Ibrahim telah mengumpulkan pakar ekonomi dan berjumpa dengan KJ. Timbul satu lagi persoalan daripada seorang penganalisis politik, penulis blog yang terkenal, Sabudin Husin. Beliau bertanya, sejak bila Khairi Jamaluddin jadi pakar ekonomi? Itu sebabnya mereka tanya, kalau Khairi Jamaluddin bukan pakar ekonomi, Khairi Jamaluddin hanya mungkin pakar dari segi Menteri Kesehatan, sejak bila pula Khairi Jamaluddin berjaya dipanggil untuk menjadi pakar ekonomi? Itu soalan mereka. Daripada itulah mereka mula tanya, mungkinkah sebenarnya itu hanya satu langkah isyarat baru daripada Khairi Jamaluddin dan Anwar Ibrahim bahawa mereka akan mula bekerja sama? Saya fikir itu bukan satu perkara yang mustahil, dan saya kalau ditanya setuju atau dengan perkara itu, saya sangat setuju. Saya menyokong kalau benar-benar Khairi Jamaluddin bersama dengan Anwar Ibrahim, kerana tiada seorang pun antara kita semua yang mungkin berani mengatakan Khairi Jamaluddin tidak berpotensi. Seperti yang kita ketahui, Khairi Jamaluddin adalah pemimpin antara pemimpin generasi muda yang paling berpotensi sekali, dan saya yakin satu-satunya generasi baru yang berani memberitahu dengan jelas dan berani memberitahu secara pribadi dengan tanpa berselindung mahu menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Siapa lagi yang pernah cakap seperti itu? Tak pernah, kan? Tak pernah kita dengar. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pun tak pernah cakap seperti itu. Tapi Khairi Jamaluddin dengan jelas berani mengatakan dia mahu jadi Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang tersirat melalui perjumpaan antara Anwar Ibrahim dengan KJ ini? Apapun yang tersirat itu, saya berdoa supaya KJ, Khairi Jamaluddin, membuat keputusan yang terbaik. Jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Satu keputusan yang terbaik apabila Khairi Jamaluddin mengatakan lebih baik beliau membuat parti baru daripada menyertai parti yang sedia ada, terutamanya parti-parti yang sudah pun terpalit dengan pelbagai masalah, termasuk kluster mahkamah. Khairi Jamaluddin kata kalau dia menubuhkan parti baru, dia tak perlu ikut syarat orang. Betul lah tuan. Dan selain itu, beliau tidak perlu tergesa-gesa untuk mau menang. Khairi kata tak apa, dia tahu risikonya untuk menang atau kalah dalam pilihan raya terdekat ini. Jadi saudara-saudara sekalian, memang kita disahkan melalui laporan berita ini bahawa Anwar dan KJ memang ada bersama baru-baru ini dalam perbincangan ekonomi untuk membincang hala tuju ekonomi Malaysia. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan perjumpaan dengan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ahli ekonomi serta pakar industri petang tadi untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara. Tidak dapat dipastikan peranan yang dimainkan Khairi dalam pertemuan itu. Khairi yang telah dipecat oleh UMNO pada Januari yang lepas dilihat
sedang sebagai langkah menyingkirkan pengkritik Presiden Parti Ahmad Zaid Hamidi. Naib Presiden UMNO Johari Ghani yang sebelum ini menjadi Menteri Kewangan 2 semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri Najib Razak turut hadir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Share video ini dan ikuti terus ulasan selepas ini.